Okey geng, selamat datang ke diucapkan apa betul lah. Hari ni kita akan bercerita pasal drill ya. Tip untuk memilih drill yang betul ya, untuk kegunaan kita. Sebab di pasaran terlampau banyak sangat ya model drill ya, yang kita kena tahu. Contoh, ada 3 kategori ya drill ya. Kategori power tool yang pertama dipanggil sebagai kategori professional tool. Biasa professional tool kita biasa kalau professional tool digunakan oleh orang-orang seperti kontraktor yang menggunakan secara rasak dan berat dan kategori kedua dipanggil sebagai hobby tool. Orang yang menggunakan drill secara selalu dan juga lasak. Dan kategori yang terakhir dipanggil sebagai DIY tool. Sebab saya akan tunjukkan beberapa contoh daripada berpuluh koleksi drill yang ada, yang saya miliki sendirilah. Saya akan tunjukkan contoh drill yang pertama adalah kelas yang pertama adalah kelas yang saya akan tunjukkan. Drill pertama adalah kelas yang paling bawah sekali, adalah dalam kategori yang dipanggil sebagai kategori DIY. Di hadapan saya ada sebuah cordless drill. Yang ini dipanggil sebagai kategori DIY ya. Mana kalau tuan-tuan nak beli, takkan nak guna untuk tebuk besi, kayu dan plastik, tak ada masalah ya. Bukan digunakan untuk menebuk batu ya, sebab dia memang tak sesuai, sebab dia akan merosakkan sistem gear ya di sini, sebab dia tidak memiliki function hammer ya. Dan lagi satu, drill ni dia tidak memiliki pengaturan gear ya. Kalau saya ambil contoh macam drill ni memiliki pengaturan gear ya. Kita tengok ada kebiasaannya gear 1 speednya sangat rendah ya. Speed kalau kebiasaannya untuk gear 1 sangat rendah. Untuk gear 2 sangat laju. Kita dapat power tool, kita dapat pelbagai brand, pelbagai jenama. Saya akan tunjukkan contoh. Sebab kita kena tahu bahawa ada 2 jenis brand, dua jenis drill ya. Yang pertama dipanggil sebagai drill driver, dan yang kedua dipanggil sebagai kombi drill lah. Ini untuk kategori cordless ya. Sebab cordless drill ni ada pelbagai kita katakan dia punya power ya. Ada yang serendah 7.6 watt dan setinggi sampai 20 watt. Contoh saya akan tunjukkan yang ada kat saya ni drill ni dah berusia lebih kurang, dalam simpanan saya dah lebih berusia lebih kurang dalam 8 tahun dah. Ini adalah contoh. Yang ini dipanggil sebagai drill driver daripada brand Bosch ya. Ini contoh drill driver. Dan yang ini Bosch juga, tapi yang ini dipanggil sebagai combination drill. Kalau tuan-tuan nak
cari di online ke di kedai. Kalau untuk takat nak menebuk dinding yang berasaskan batu merah, batu putih, tak ada masalah. Kita boleh menggunakan drill ni dengan function hammer ya. Sebab dia ada function di sini, dia patut dipanggil sebagai combination drill Yang pertama kita ada skru ni biasa kita guna untuk ikat skru. Yang kedua drill, yang ketiga hammer, dan satu lagi fungsi adalah pengaturan torsi. Mana kita guna gear satu ni adalah untuk kerja berat. Speed dia perlahan dan dia lagi pusing lebih. Dia pusing lebih perlahan. Dan yang kedua adalah gear 2 ni dia bergerak lebih laju. Maksudnya lebih laju, mana kita nak menebuk besi ke apa ke, kita boleh guna. Ini yang dipanggil sebagai combination drill. Kalau tuan-tuan nak beli di kedai, saya galakkan tuan-tuan boleh beli combination drill ni, sebab kita boleh gunakan setakat rumah kita diperbuat dari bata merah, kita tebuk kali sekala, kita boleh gunakan combination drill. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah yang diperbuat daripada IBS ke, yang menggunakan konkrit, memang tak sesuai lah. Yang itu kita akan gunakan satu lagi drill yang dipanggil sebagai rotary hammer. Yang itu nanti saya akan tunjukkan lagi di lain video ya. Hari ini kita akan bercerita pasal drill drill yang murah. Kita akan cerita pasal drill yang murah. Ini drill ni sangat murah tuan-tuan. Saya dapatkan sekitar dalam RM50 saja tuan-tuan di pasaran. Dan kita akan tengok keupayaan drill ni, adakah dia mampu melakukan kerja-kerja yang kita nak. Contoh kerja asas lah kita gunakan. Untuk kerja asas lah, untuk menebuk plastik, kayu atau besi. Kita akan cuba, sebab dekat di hadapan saya ada beberapa bahan media yang kita boleh gunakan sebagai barang untuk ujian ya. Okey, di hadapan saya kita ada kayu kayu 2x4 ni. Kita akan cuba. Kita akan cuba untuk menebuk Okey, saya telah pasangkan mata drill kayu Kita ambil saya gunakan mata drill dalam 8mm Kita akan cuba tengok adakah dia mampu menebuk kepada kayu ni Okey, tuan-tuan dan puan, nampaknya drill ni kita boleh gunakan memang untuk menebuk kayu dan juga plastik. Kita akan cuba satu lagi media yang ada. Kita akan cuba untuk menebuk plastik Dekat saya ni ada plastik, saya bagi plastik ranking 4x4
Okey, saya akan cuba menggunakan mata yang bersaiz maksimum ya, 10 mm ya. Kita akan cuba kalau drill ni. Okey, tuan-tuan dan puan, nampaknya boleh ya. Mana drill ni memang layak untuk dia beli kalau untuk kegunaan DIY saja. Dan lagi satu fungsi yang kebiasaannya kita gunakan, kebiasaan fungsi yang kita akan gunakan adalah untuk mengikat, kita ikat skru ya. Untuk mengikat skru ya, kita akan cuba ya, lihat. Kita akan cuba ya, lihat ya, untuk mengikat skru adakah dia sesuai. Kita akan cuba ya. Okey, tuan-tuan dan puan, memang dia boleh digunakan ya untuk mengikat skru. Dan kita akan cuba menggunakan saiz 1,5 inci ya. Kita lihat macam mana. Kita akan cuba sekali lagi ya. Okey tuan-tuan, memang boleh digunakan untuk mengikat skru ya. Ini adalah contoh ya drill. Dia punya pengaturan torsinya sehingga 18 saja ya. Kalau untuk kerja-kerja DIY ya, saya rekomenkan boleh belilah. Harga pun dah RM50 dah. Hilang ke, rosak ke, kita taklah menangis. Kalau kita beli barang yang mahal macam Dewalt, Milwaukee, Bosch, Metabo, itu yang harga kelas-kelas yang tersendiri, kita kena tahu. Dan lagi ada lagi satu yang kita kena tahu kalau kita nak membeli sebuah tool. Saya akan terangkan satu lagi drill. Kita ada di sini ada satu lagi drill, adalah drill elektrik. Yang ini drill ni tidak memiliki pintu hammer, hanya impact sahaja. Berkapasiti charge adalah 10 mili dan berkekuatan 600 watt. Kalau kita nak gunakan untuk kerja-kerja biasa, nak menebus besi, kayu, tak ada masalah betul. Kita ada lagi satu yang ini.
yang kebiasaannya. Yang ini dipanggil sebagai impact hammer drill. Sebab dia memiliki fitur impact mana tekanan hammer. Mana kalau kita nak guna, kita nak tebuk daripada nak gunakan bata merah, tak ada masalah tuan-tuan. Merah ke bata tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tebuk, contoh kalau kita nak tebuk daripada konkrit ke batu konkrit, kita akan gunakan satu lagi power tool yang dipanggil sebagai rotary hammer. Saya akan tunjukkan dua jenis rotary hammer ya. Kita ada cordless dan kita ada corded ya. Okey, di hadapan saya ni kita ada yang ini, yang dipanggil sebagai rotary hammer ya. Dipanggil sebagai rotary hammer. Kebiasaannya rotary hammer ni kita akan gunakan untuk menebuk konkrit. Dan sistem cak dia pun berbeza. Dia menggunakan sistem SDS Plus. Mana sistem SDS Plus ni kita tak perlu menggunakan kunci. Kita tak perlu menggunakan kunci. Dan sistem dia pun berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan ini adalah contoh ya. Rotary hammer Ini contoh rotary hammer daripada brand Daewoo Model number DARH26SRE ya. Rotary hammer. Ini kalau kita duduk di rumah yang dibuat pada IBS memang sesuai ya, kita boleh gunakan untuk menebuk dinding ya. Ini adalah daripada kategori corded. Kita ada lagi satu yang ini ya. Yang ini dipanggil sebagai cordless rotary hammer. Sebab apa dia panggil rotary? Rotary maknanya putaran. Dia sambil berputar dia mengetuk. Berbanding dengan impact hammer drill dia cuma menggunakan tekanan sahaja. Dan saya akan tunjukkan beberapa contoh ya. Sebab dia kalau dia menggunakan sistem ABS ABS maksudnya dia tidak perlu menggunakan kunci. Kita cuma tarik ke belakang, dah lepaskan macam ni je. Semudah ABC ya. Berbanding kita menggunakan cara lama, kita perlu menggunakan kunci ya. Kita perlu ikat dia terlalu kuat, dan ini kita tak perlu. Kita just tolak, tarik ke belakang, tolak. Mudah. Sebab tu sebelum kita nak membeli sebuah power tool, kita kena tahu dulu. Sebab ada kelas-kelas kategori
dah ditentukan supaya kita tak adalah kita nak kita nak marah dengan penjual tu. Sebelum beli kita nak tanya kita nak pakai untuk apa. Untuk sekali sekala kita DIY ataupun kita nak gunakan dia, kita nak gunakan duit untuk kerja, atau kita nak gunakan untuk hobi.